Hadis ini kata para alim dan ulama, dia datang dalam banyak riwayat. Yang saya bacakan tadi, datang daripada satu riwayat. Ada juga hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jalur riwayat yang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang sesiapa yang akhir umurnya, akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, mengucap dua kalimah syahadah, mengucap kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan riwayat yang lain pula la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Banyak jannah sebut 2 3 sajalah. Dalam ni ada 4 sajalah. Dalam ni ada 4 5. Hadis ini para alim dan ulama bincang apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, mati dengan kalimah tauhid, mati dengan mengucap la ilaha illallah. Ya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita ni sememangnya Allah sembunyikan umur kita. Sengaja Allah sembunyikan umur kita supaya manusia, supaya hamba Allah, supaya makhluk Allah ini sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini jenis makhluk yang lupa. Kita jenis makhluk yang Allah ciptakan ada salah dan silap. Pasti tak? Tu pasti. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa kullu ibnu adam khata'. Setiap anak Adam itu diciptakan dengan ada salah, ada silap. Sebab itu kalimah tauhid ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita sebagai umat baginda Nabi, sentiasa ingat, sentiasa mengingati kalimah tauhid ini. Sebab mati, kullu nafsin zaiqatul maut, mati itu, ajal itu akan sampai pada kita bila-bila masa. Tengah saya duk cakap ni pun boleh tak? Boleh. Tengah kita solat boleh tak? Boleh. Alhamdulillah, tengah solat kalau Allah tarik umur kita, seronok. Suka. Semua orang suka, saya tahu. Kalau Allah tarik umur kita, tengah kita tunduk, tengah sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tengah-tengah duk Allahu Akbar, meneksakan Allah. Semasa kita nak membesarkan Allah, mengagungkan Allah, Allah jemput kita, redha sangat-sangat. Hati pun rasa ya Allah, sukanya, sejuknya hati.
Sebab mati ini, ajal ini memang hak Allah yang mutlak. Sebab itulah kita kena beringat kepada diri kita, kepada saudara atau sesiapa sahaja, muslimin muslimat rahimakumullah, sentiasa basah di bibir kita kalimah la ilaha illallah. Ya, sambil-sambil nak berjalan, bismillahirrahmanirrahim, detik sekali dalam hati, atau sebut sekali di mulut, la ilaha illallah. Ringan je kan, bukannya payah mana. Tapi kadang-kadang yalah, kita pun terkejut, tergempak. Kadang-kadang orang telefon, pakai baju mandi pun semua, tak dan nak baca doa. Siapa-siapa pula macam itulah. Perkara yang pertama dalam hadis ini, muslimin muslimat rahimakumullah, kalimah la ilaha illallah yang pertamanya dia adalah kalimah tauhid, kalimah akidah. Dengan kalimah akidah, kalimah tauhid ini, maka inilah yang akan membuka pintu syurga Allah pada kita. Maka kalimah tauhid inilah, kalimah akidah inilah, kalimah la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyelamatkan kita. Sebab itu bila kita pergi ziarah orang sakit, ya, ziarah orang sakit, kawan-kawan, sanak saudara, ataupun orang yang sedang nazar, maka kita ajarkan dia kalimah tauhid ni. Ya, duduk di depan dia, duduk di tepi telinga dia. Jangan duduk ujung kaki. Duduk ujung kaki tak kena kan. Kepala sana, kita duduk kat ujung kaki. La ilaha illallah, tak kena. Cara tu tak kena. Yang kena duduk di tepi telinga dia, atau duduk diri di depan dia ke. Ajarkan dia kalimah tauhid ni. Ya, kalimah syahadah ini, kalimah akidah ini kita ajarkan dia, supaya telinga dia mendengar, supaya telinga dia menghayati, lekat dengar, sentiasa diperbaharui dengan kalimah-kalimah la ilaha illallah. Tanpa kalimah akidah, tanpa kalimah la ilaha illallah, tanpa kalimah tauhid ini, mustahil. Sebab ni siapa sebut? Nabi SAW sebut, pentafsir dan penerang kepada kitabullah. Nabi SAW yang sebut, bagi tahu pada kita, lazimkan sebut di bibir, di hati, di mulut, di telinga, supaya kalimah la ilaha illallah ini diajarkan. Sebab di hujung hadis ini ada sebut dakhalal jannah. Pasal ni, pasal di hujung hadis tu ada kalimah jannah, ada kalimah syurga. Di hujung hadis, di samping ada kalimah la ilaha illallah, ada di situ kalimah dakhalal jannah, masuk syurga Allah. Maknanya penting tak? Penting, tersangat penting. Baik, kalimah la ilaha illallah ini, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, para ulama akidah usuluddin dia membincangkan kalimah ini. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha, di situ ada nafi dan ada isbat. Ada nafi, ada isbat. Menafikan apa?
menafikan lain pada Tuhan, Tuhan yang lain. Nafikan apa? Nafi adanya Tuhan yang lain. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Di situ dia ada isbat dan nafi. Macam mana? La ilaha, tidak ada Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha mengetahui. Kenapa perlu ada sifat? Kenapa perlu ada isbat? Kenapa perlu ada nafi? Ni ulama bincang. Kenapa Allah sebut? Mesti kalimah la ilaha illallah ni penting. Kalau tak, Nabi SAW tak sampaikan pada kita. Jadi ulama bincang, Allah sebut dengan kalimah, Nabi SAW sebut dengan pesanan wasiat kalimah tauhid la ilaha illallah ini mesti ada sifat dia, sifat isbat dan nafi. Nafi yang bagaimana? La ilaha, tidak ada Tuhan. Maknanya Allah awal-awal lagi telah mengunci kunci kejap, nak bagi hamba Allah, makhluk dia yakin. Allah tahu sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada manusia-manusia makhluk Allah. Sebelum diiktirafnya, diangkatnya baginda Nabi, lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu ada manusia-manusia makhluk Allah yang kata, yang sebut, yang beriman dengan lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengangkat Nabi Isa setaraf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengiktiraf, yang beriman dengan Nabi Isa bukan sekadar Nabi, dia juga sebagai Tuhan. Tu dia. Di situ duduk. Menafikan apa? Menafikan Tuhan yang lain. Tak, Tuhan lain tu bohong. Menafikan Tuhan lain, maka Allah isbat illallah. Allah sahajalah Tuhan. Baik, kalimah tauhid ini, muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita tengok ulama dia bincang, dalam kitab ini dia kata ada berbagai perbincangan di kalangan mazhab akidah. Baik, kita bagi masalah gini. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW kata, barang siapa yang mengucap, dia sebut di akhir umurnya dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah akidah, pasti dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kata orang manusia ini, hamba Allah ini, seumur hidup dia 70 tahun atau 69 tahun tak pernah langsung ambil tahu pasal Islam ke, nak masuk Islam ke, dia kafir. Buat maksiat pada Allah, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa,
mencuri, merompak dan sebagainya. Tiba-tiba di akhir umurnya, di hujung umurnya nak meninggal dunia, ada hamba Allah pergi duduk tepi dia, atau anak dia sendiri kan, tengah duduk terlantar sakit kan, terbaring sakit tu, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, minum arak dan sebagainya, berzina sebagainya. Tiba-tiba di hujung umurnya dia mengucap kalimah syahadah. Di hujung umurnya, anaknya, katalah kita bincang anak dia, mak, mengucap mak, la ilaha illallah. Maknya mengucap dua kalimah syahadah, mengucap kalimah tauhid. Bagaimana permasalahan hukum dia? Nak kata macam mana? Abang nak kata macam mana? Islam. Atau dia Islam. Kita yang tadi tak Islam. Atau dia Islam, tapi Islam dia macam kapal Islam lah kan. Maksiat ni apa yang tak pernah buat? Bercerita dengan bangga, aku ni Allah, apa aku tak pernah buat? Jahat semua buat. Maksiat ni Allah, maksiat dosa kecil, dosa besar semua buat. Sembahyang apa semua tak pernah. Tapi di hujung, di akhir umur dia, dengan kalimah tauhid. Tuan-tuan biasa jumpa tak orang macam ni? Biasa kan? Saya pun biasa. Ada anak murid saya, tak usah sebutlah nama siapa kan, duduk area Gombak ni juga. Dia asal Kristian, dia convert, masuk Islam. Dalam keluarga dia, dia dengan adik dia ada seorang yang masuk Islam. Dia dua orang saja, yang lain Kristian dan seorang etis. Yang Kristian tak apa, dia kata kita selalu debate, dialog. Yang etis pun selalu debate dengan dialog. Tapi yang etis ni tak makan saman. Mak dia duduk dengan dia, tapi Kristian. Saya pergi mengajar rumah dia, saya pergi mengajar di rumah. Ramailah orang perempuan, ada kuliah untuk muslimat. Dia kata, ustaz, dalam majlis kita ni ada orang Islam, ada yang baru Islam, dan ada yang masih tak Islam. Tapi dia dengar, dia dengar ustaz mengajar. Setiap kali ustaz mari mengajar, dia dengar. Dia ada di sini ustaz, tapi saya tak tunjuklah. Lama tuan-tuan, 2 tahun saya ingat di situ. Satu hari dia telefon, dia kata, ustaz, ibu saya, dia sebut ibu saya sekarang sakit, berada di hospital. Sampai di hujung umurnya pun sekarang ni ustaz, saya sedang berusaha suruh dia ikut saya sebut kalimah la ilaha illallah. Sampai di hospital, ibu dia duduk sakit tu pun dia ajak ibu dia, doakan saya ustaz agar saya dapat mengajar ibu saya dan ibu saya ikut. Masa ibu dia duduk sihat, tak mau. Tapi dia selalu dengar, dia selalu dengar mengaji kitab kita. Kali kedua dia telefon, sambil duk teriak, alhamdulillah ustaz, saya menangis hari ni
dalam perasaan rasa gembira sebab ibu saya sebentar tadi telah meninggal dunia dalam keadaan kalimah tauhid. Dia sangat gembira. Saya kata alhamdulillah, tahniah. Kalau yang bukan Islam itu, boleh kita katakan dia mengucap kalimah syahadah, pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi perbincangan para alim dan ulama, kalau yang Islam ini Islam warisan, ibu Islam, kita lahir dalam keadaan Islam, tapi tak pernah solat, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, berzina, minum arak, buat jahat, dosa kecil, dosa besar, maka inilah yang menjadi perbincangan mazhab dalam akidah. Apa dia? Kata mazhab yang pertama, mazhab dia namanya Al-Khawarij. Ya, Khawarij. Khawarij ini Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, kesemuanya ini mazhab dalam akidah. Dalam Islam, ilmu Islam, benda ini ada. Ya, nama Mu'tazilah, nama Jahmiyah, namanya Khawarij, namanya Syiah, benda ini ada dibincang. Kenapa? Nak bagi tahu bahawa golongan-golongan ini pandangan-pandangan mereka terlalu ekstrim, terlalu tersasar. Ya, kita tengok. Kata mazhab Khawarij, zahabal Khawarij ila annal ma'siyah tudarrul iman wa taj'alu sahibuha kafiran mukhalladan finnar. Itu dia. Kata mazhab Khawarij, manusia yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, silakan kita berhenti dah sekejap, insya-Allah bagi laluan untuk azan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Menyambung pengajian kita, kata mazhab Khawarij ini Khawarij kata annal ma'siyah, ahli maksiat yang melakukan maksiat, tudarrul iman, dia akan memberi kesan kepada iman seseorang. Walaupun dia solat, dia sembahyang, dia puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi kata Khawarij, dia memberi kesan kepada keimanan seseorang. Wa taj'alu sahibuha kafiran, maka manusia yang melakukan dosa ini dia menjadi kafir, mukhalladan finnar, masuk neraka. Siapa sebut? Ni Khawarij sebut, mazhab akidah yang pertama. Maka Mu'tazilah pun mazhab yang kedua. Mu'tazilah pun bagi pandangan, zahabal Mu'tazilah ila annal asi bil kabirah mukhalladun finnar wa la yusafu bi annahu mu'min wa la bi annahu kafir. Kata Mu'tazilah, manusia yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa besar bil kabirah, mukhalladun finnar, dia pun masuk neraka Allah. Ya, masuk neraka. Kata Khawarij, kata Mu'tazilah, manusia ni dia buat dosa, sekalipun dosa tu kecil, kalaulah dosa besar lebih lagi lah, maka dia tetap masuk neraka dan menjadi kafir kerana memberi kesan kepada keimanan seseorang. Maka kata ulama, kalaulah Mu'tazilah dengan Khawarij berpandangan begitu, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertentang macam mana? Bertentang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang ni kalau dia mengucap, kalau dia sebut, kalau dia tahu, dia dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sebab Nabi sebut begitu secara jelas, secara terang, Nabi sebut macam tu. Maka ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah datang menjawab di antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Dia masuk duduk tengah-tengah bagi pandangan supaya menjelaskan. Kata ahli sunnah wal jamaah, pandangan hampa tadi menampakkan bahawa dia bertentangan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mati, yang meninggal dunia atau hampir meninggal dunia, dia dapat sebut kalimah tauhid, maka pasti dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Khawarij dengan Mu'tazilah jawab juga. Dia kata, yalah, walaupun dia mengucap, tapi dia bukan buat apa pun di dunia. Apa pun dia tak buat. Ahli sunnah jawab, walaupun dia buat dosa kecil, dia buat dosa besar, dia ada melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih lagi menyatakan bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Kan ada hadis Nabi yang lain yang sebut,
bukan hadis Nabi, ada ayat Al-Quran sebut hanya dosa besar syirik pada Allah sahaja yang Allah tidak terima. Lain pada tu pasti Allah ampunkan dosa dia. Kan ada cerita, ya, ahli sunnah kata, hang tak pernah dengar ke satu cerita daripada hadis Sahih Muslim yang kata seorang pembunuh 99 orang pergi minta nasihat kat Tok Guru. Tok Guru, saya buat dah, saya nak bertaubat ni, tapi sebelum nak bertaubat saya cerita dulu kat Tok Guru, saya ni ahli maksiat, pembunuh, dosa dan sebagainya. Saya dah bunuh 99 orang dah, ni nak bertaubat ni. Oh, minta pandangan Tok Guru, bolehkah Allah terima taubat saya? Kata, Allah tak boleh terima taubat hang. Dahsyat sangat hang ni, jahat sangat. Dengar soalan tu, dia bunuh Tok Guru tu, lala tu juga. Cukup 100. Ya, dalam hadis itu juga diceritakan orang ini yang ingin bertaubat ini, ringkas cerita, jumpa Tok Guru yang lain. Tok Guru kata, boleh hang bertaubat, Allah terima taubat hang, tapi dengan syarat hang kena keluar daripada kampung ni, wilayah ni hang kena keluar. Dia pun seronok, dengan seronok nak taubat ni, nak bertaubat, baru niat nak bertaubat, belum melakukan apa-apa pun lagi, langkah nak keluar wilayah, nak seberang sana pun Allah Ta'ala tarik ajal dia, mati. Di situlah dibincangkan para alim ulama, hamba Allah tadi diringkaskan cerita masuk syurga sebab dia bertaubat kepada Allah, walaupun dia tak buat apa pun lagi, sembahyang tak buat lagi, apa pun tak buat lagi. Tu kadang-kadang kita nak minta nasihat pun masalah juga noh. Kena cari Tok Guru yang elok lah, kena cari ustaz-ustaz yang elok sikit lah nak minta nasihat. Silap-silap nasihat. Sebab tu kadang-kadang teknik, tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita manusia ni, kita nampak budak remaja yang nakal-nakal, jangan kita sergah dulu kan. Jangan sergah dulu. Apa ni, tak reti bahasa, orang nak sembahyang hampa main gitar, kan kita marah. Remaja dia tak dengar lagu tu. Dia dengar lagu tu? Tak dengar. Dia siap panggil band lagi, mai kita goreng kat sini, mai. Nasihat dia, kita ajak dia makan dulu ke, belanja dia makan ke, InsyaAllah lama-lama dia lembut. Awal-awal kita perang dengan dia, habis. Baik. Jadi kata ahli sunnah wal jamaah, menjawab kepada Khawarij dan Mu'tazilah ini, walaupun dia melakukan maksiat pada Allah, tetapi dia masih menyebut kalimah tauhid, pasti dia akan masuk syurga sebab Nabi SAW sebut. Habis itu dia buat maksiat macam mana? Kata ahli sunnah, maksiat itu antara dia dengan Allah. Dia tak solat. Solat itu bukan dia dengan manusia, itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak puasa, Ustaz. Puasa itu adalah kewajipan arahan daripada Allah, maka Allah yang bagi. Allah nak bagi, Allah akan bagi. Kalau Allah kata nak ampunkan dosa, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup saya bincang dekat tu. Perkara yang pertama tadi adalah kalimah la ilaha illallah sebagai kalimah tauhid. Saya ambil masa sikit lagi, dalam masa 5 minit boleh nak? Atau dalam 10 minit sampai 8.45 ke?
Yang kedua adalah kalimah la ilaha illallah ini, tuan-tuan rahimakumullah, ialah kalimah zikir. Kan, selain daripada kalimah tauhid, dia juga adalah kalimah zikir. Sebab tu kita berjumpa afdaluz zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ada hadis Nabi SAW sebut afdaluz zikru la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ya tuan-tuan, cuba kita duduk seorang-seorang, kita ambil sejadah, duduk seorang-seorang ambil sejadah. Cuba kita lazimkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pastilah kalimah tauhid ini dengan lantunan zikrullah, kalimah tauhid ini dengan zikrullah itu juga dia akan menenangkan jiwa kita. Dia akan menenangkan minda. Terapi minda, terapi jiwa. Maka kalimah la ilaha illallah ini juga pasti akan menjadi penawar ketenangan kepada jiwa kita yang gelisah. Confirm tuan-tuan. Tak percaya buat. Tak percaya buat. Jangan kata kalimah tauhid la ilaha illallah, zikrullah yang lain pun pasti kalau kita lantunkan, mohon pada Allah juga zikrullah ini mampu merawat menjadi terapi yang sangat hebat. Sebab tu kita tengok minggu lepas, kalau tak salah saya lah, saya ambil contoh minggu lepas, ada keluar dalam surah Haba. Ini contoh manusia kalau jiwa dia tak tenang. Ada satu hamba Allah, nak sebut macam mana, awang liku. Nah, saya sebut awang liku. Ada satu hamba Allah, awang liku, dia pakai cincin. Pakai cincin, bukan cincin di jari ni. Jari ni biasa. Awang liku, saya terjemah awang liku. Awang liku, dia bubuh cincin serelum masuk ke belakang tu, sampai tak boleh nak buang. Kena panggil bomba pula mai buang. Pernah panggil bomba mai cut. La ilaha illallah. Tengok tak? Ada tak? Ada kan? Seminggu lepas ke 2 minggu lepas, awang liku pakai cincin. La ilaha illallah. Ini salah satu contoh manusia, makhluk Allah yang jiwanya, nafsunya tidak tenang. Nampak kepada dia ini, nafsu jiwanya itu tidak tenang sampai ke tahap itu. Kita nakai-nakai kita waktu kecil pun, setahu saya lah, nakai-nakai kita pun setakat curi buah muktan ya. Curi buah pelang. Buah pelang tahu abang? Ke masjid ni dia panggil buah minggu. Pelang. Pelang, buah pelang. Tahu? Buah minggu, tuan-tuan panggil minggu. Boh lah, janji tuan-tuan faham. Minggu kat pelau, saya panggil pelau. Mangga, buah mangga. Mangga. Boleh nak keluar mangga jadi minggu. Takat tu je saya rasa jahat nakal-nakal kita pun.
Tapi tak, remaja zaman sekarang sampai ke tahap itu, nampak jiwa dia tak tenang. Ada sahabat saya daripada pegawai penjara Al-Ustaz, dia kata apa? Tu biasa, dia kata pakku. Awang liku pakai cincin tu biasa. Weh, ada luar biasa lagi ke? Ada, dia kata. Tuan-tuan pernah dengar istilah tayam? Siapa pernah dengar? T-A-Y-A-M, tayam. Pernah tak dengar? Tak pernah. Dia kata geng kawak aja yang tahu kalimah ni. Dia kata istilah ni puak kawak aja. Orang luar dia tak tahu. Apa dia ni tuan-tuan? Tayam ni. Tayam ni tuan-tuan rahimakumullah, yang tadi awang liku pakai cincin ni dak. Awang liku dia tanam tu besi dalam awang liku, dia tanam terus. Lekat. Nak buang tak tahu lagu mana. Memang lekat terus. Bukan sekadar yang lelaki yang pakai tayam ni, yang perempuan pun dia tanam juga. La ilaha illallah. Tu remaja. Oi, sampai terah tu tuan-tuan. Yang pakai boleh kerat, boleh panggil bomba kerat ni biasa aja. Yang luar biasanya dia tanam terus. Tu dia. Ada no? Ada. Nampak kepada manusia jiwanya tidak tenang. Bila jiwa tidak tenang, hati tidak tenang, minda tidak tenang, maka inilah yang berlaku. Kita pun kalau nafsu kita tidak tenang, kita tak kawal nafsu kita, kalau jiwa minda kita tidak tenang, maka penawarnya ialah zikrullah. Pasti tuan-tuan, zikrullah penawarnya. Buatlah sekali-sekala tuan-tuan. Kalau kita segan di masjid, kita buat di rumah kita sendiri. Bila lagi kita nak zikrullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, yang pertama tadi melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Maka kalimah la ilaha illallah ini yang pertamanya saya sebut adalah kalimah tauhid. Itu juga yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita. Maka lazimlah kita tuan-tuan agar biasakan lidah, biasakan bibir kita, mulut kita, lazimkan dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, duduk saja-saja pun la ilaha illallah. Jumpa kawan-kawan la ilaha illallah, lamanya tak jumpa. Begitu kan? Jumpa siapa-siapa pun dengan kalimah la ilaha illallah. Semalam kita jumpa di sana. Lazimkan kita. Sebab ada hamba Allah di hujungnya nanti dia sukar nak sebut, payah, berat mulut, lidah, bibir, berat sungguh nak sebut. Ya, memang ada. Kita tak mau macam tu. Siapa pun saya ingat, kita doakan, kita jauhkan benda ni kat kita. Minta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, ringankan mulut, bibir, lidah kita boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Ya, moga-moga begitu. Jadi sekadar itulah daripada saya. Ya, moga-moga tuan-tuan, sekadar perkongsian ilmu ini yang sedikit ini, moga-moga menjadi satu ilmu dan manfaat buat kita. Walaupun dengan satu hadis, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah, dengan kalimah tauhid ini maka pasti jaminan kita nak dapat syurga Allah, masuk syurga Allah pasti, insya-Allah. Sebab ini adalah jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, ya tuan-tuan, kalimah tauhid ini juga la ilaha illallah adalah terapi minda, terapi jiwa untuk mengekang nafsu kita yang sentiasa bergejolak agar tunduk pada Allah,
jauh pada maksiat, yang menjadikan kita sebagai manusia yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah, tetapi yang buruk itu adalah kelemahan dan kecacatan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amin ya rabbal alamin.